Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustaz Zulkarnain yang sudah hadir pada malam ini dan juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian. Dan insya-Allah pada malam ni kita buat rekod maqasid yang mana pertama kalinya kita buat dekat dekat belah utara. Selalunya kita buat dekat Shah Alam, tapi kali ni kita pilih Al-Ustaz dan kita jemput Ustaz Zulkarnain Al-Din yang merupakan bekas adun Santan. Tajuk yang akan dibentangkan insya-Allah dengan tajuk masa depan PAS, kepimpinan ulama dan persepsi orang muda kepada PAS. Memandangkan kita pun kemarin baru lepas mutaqah, jadi insya-Allah kita mendengar pula pandangan Ustaz Zulkarnain pada malam ini. Tanpa melengahkan masa, insya-Allah bentang Ustaz, kami peruntukkan selama 20 minit. Selepas kita bentang tu mungkin kita akan buka diskusi secara beramai-ramai ya. Jadi saya minta, saya serahkan kepada Ustaz Zulkarnain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara pengurusi, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, ada beberapa perkara yang saya nak sebut sebagai pendahuluan. Yang pertama, saya nak buat penafian. Saya ni bukan mewakili PAS Perlis, individu, bukan mewakili mana-mana segmen PAS Perlis ke Dewan ke, tidak. Saya mewakili diri saya sendiri. Saya main dengan otak saya dan diri saya lah. Sebab saya nampak dalam FB tu ada kawan tulis jadi saya nak nafikan yang tu lah, sebab kita tak mau dikaitkan dengan organisasi yang khusus. Dia boleh menimbulkan persepsi yang bagi saya mungkin kurang selesa kepada sebahagian orang. Sebab perkara-perkara yang kita nak bincang adalah perkara-perkara yang mungkin orang tak suka dan mungkin di luar daripada kebiasaan sedikit, itulah. Yang keduanya, berkaitan dengan topik-topik yang diperuntukkan untuk kita bincangkan, antaranya mengenai masa depan PAS. Saya nak sebutkan dua sudut pandang terhadap masa depan PAS. Kita tidak pernah mempersoalkan dari sudut dasar PAS tu, no comment, tak ada komen apa-apa. Dan tapi walau bagaimanapun, dasar itu kalau diterjemahkan ataupun diuruskan dengan cara yang salah, dia akan bukan sekadar tidak menghasilkan hasil yang kita harap, tapi dia kadang-kadang menimbulkan persepsi yang negatif kepada dasar itu sendiri. Sebab itu yang lebih pokok dalam PAS sekarang bukan dasar. Yang lebih pokok kepada PAS sekarang ialah pengurusan dasar berkenaan. Dan saya tengok ada dua yang saya rasa kita kena boleh dibincangkanlah. Yang pertama, saya tak mau sebut istilah gagal sebab dia gagal ni fail lah. Nak sebut istilah apa? Penambahbaikan lah, penambahbaikan kepada pengurusan persepsi. Sebab politik dibentuk oleh persepsi. Kalau persepsi pengundi adalah negatif, maka negatiflah hasil yang diterima oleh parti politik berkenaan. Sebab PAS mana boleh dipisahkan dengan politik. Bukti yang kata bahawa persepsi ini penting ialah tahun 2004. Tahun 2004 kan Abdullah Ahmad Badawi menang dengan cemerlang. Kemenangan dia atas apa? Persepsi. Persepsi umum bahawa dia ni Mr. Clean dan dia juga membawa imej orang baik. Hanya dia menang dengan cemerlang. Dan kita kehilangan banyak kerusi yang kita menang pada tahun sebelumnya, 1999. Kemudian persepsi positif kepada PAS pun apabila PAS dilihat boleh bekerjasama
kita bekerjasama dengan Semangat 46, kemudian dalam Barisan Alternatif, kemudian dalam Pakatan Rakyat, kemudian keterbukaan kita menerima orang bukan Islam. Itu adalah persepsi yang positif yang dilihat oleh masyarakat bahawa kita boleh bagi kepercayaan kepada PAS kan. Cuma sekarang ni persepsi dah mula pudar ke longgar ke, dia sudah mula pudar dan sudah mula longgar. Dan kegagalan kita membentuk persepsi ni saudara sekalian, dia bercanggah dengan sirah Nabi. Nabi sangat mengutamakan persepsi, terutamanya dalam situasi genting, berhadapan dengan situasi politik yang genting. Saya bagi contoh. Mengapa Nabi memuji mengapa Nabi meminta sahabat-sahabat supaya tidak memandang Ikrimah bin Abi Jahal dengan pandangan sinis ketika Ikrimah datang semula ke Mekah selepas dia lari. Dan bila Nabi buka kota Mekah, Ikrimah ni salah seorang daripada penjenayah wanted. Nabi kata kalau dia ni bergayut di kelambu Kaabah pun bunuh. Dia lari, dia nak pergi ke Yaman. Isteri dia masuk Islam lebih awal. Dia pergi jumpa Nabi, dia kata, "Wahai Rasulullah, kalau saya ajak Ikrimah balik, kamu maafkan dia tak?" Nabi kata, "Maaf, aku bagi jaminan keamanan." Isteri dia pergi jumpa Ikrimah, pujuk balik ke Mekah. Bila balik ke Mekah, sebelum Ikrimah sampai ke Mekah tu, Nabi pesan dekat sahabat, bila Ikrimah sampai sekali lagi, kamu jangan pandang dia dengan pandangan sinis, pandanglah dia dengan pandangan baik, pandangan mesra, pandangan persahabatan. Maknanya Nabi nak membentuk persepsi. Kalau Ikrimah datang dalam keadaan semua orang pandang dia dengan pandangan sinis, macam mana ni seorang Nabi bagi jaminan keamanan tapi pandang aku dengan pandangan yang sinis? Ini bukan sesuatu yang baik. Maknanya Nabi berjaya mengurus persepsi dengan cara yang baik. Itu terhadap individu yang sangat dikehendaki, sebab dia adalah pembunuh bersiri, ataupun dia juga dikatakan sebagai penjenayah perang. Jadi saya nak kata begitu, nak kata maknanya PAS boleh, sama ada masa depan PAS gelap ataupun cerah, bergantung kepada bagaimana PAS menguruskan persepsi umum kepada PAS. Itu satu. Yang kedua, sekalian, saya tengok juga kepada, saya baca juga resolusi hak ulama tu, saya baca, saya geram pun ada, saya sedih pun ada, saya kecewa pun ada. Kita jadi bercampur baur dalam keadaan kita ni duk syok kapas kan. Syok lah, kita pakai bahasa syok lah orang muda-muda kan, nak kata sayang kali. Syok. Jadi tiba-tiba baca resolusi tu, ya Allah, awaklah jadi lagu ni. Jadi kita pun bagi saya lah, wallahu alam, PAS ni dia gagal menguruskan keutamaan. Apa dia keutamaan PAS waktu ni? Kalau tuan-tuan nak jawab lah. Keutamaan PAS waktu ni apa dia? Dapatkan ruang kerjasama untuk dapatkan kemenangan. Menang pilihan raya. Merancang. Keutamaan kita ialah menang pilihan raya. Kita nak buat apa pun kita kena menang pilihan raya. Sembanglah, kita bercakaplah dari sudut mana pun, integriti ke apa, accountability ke apa, cakap apa pun sebenarnya kita mesti menang pilihan raya. Kalau tak menang pilihan raya, kita boleh bercakap saja, tak ada apa yang boleh kita buat. Itu keutamaan dia. Keutamaannya ialah memastikan kita menang pilihan raya dengan pendekatan-pendekatan yang kita telah sedia ada, dan pendekatan-pendekatan baru yang kita kenali, yang kita kenal pasti. Ini pendekatan yang telah sedia ada, kita nak roboh. Kita nak robohkan yang ni. Sedangkan yang belum, kalau kita misalnya begini, misalnya katalah berlaku
apa, tahaluf siasi batal. Batal kan? Berpisah, PAS bawa diri masing-masing, tinggal DAP dengan PKR misalnya dia kekal. Kita balik kepada asal sebelum tahun 1990. Seorang diri tidak pernah terbukti dalam sejarah sebelum itu kita mencapai prestasi yang sebaik sekarang. Tiba-tiba kita nak patah balik ke belakang, nak mengambil contoh daripada kegagalan, sedangkan kita berada dalam perahu yang kita menang. Kita nak kata apa tu? Nak kata bodoh, orang kata kasar lah. Itu yang kita boleh fikir setakat ni. Maknanya keutamaan kita ialah menang pilihan raya. Satu. Yang kedua, saya ada nampak juga, yang berapa dua tak apalah, yang berapa dua pun. Saya nampak juga isu yang menjadi tonggak dalam PAS sekarang ialah isu timbalan presiden. Itu je. Kalau katalah timbalan presiden ni balik kepada asal lah, kita panggil asal lah, zaman Ustaz Samsudin Maisa, ulama. Saya ingat tak timbul dah ni. Tak timbul ulama terasa dia terancam. Kan? Kerana timbalan presiden dimenangi oleh orang yang dia berkata bukan ulama. Padahal kita rasa pengurusan kepimpinan itu bukan terletak kepada jenama. Kita menguruskan kepimpinan dia bukan duduk di jenama, tapi dia duduk pada keupayaan memimpin. Kalaulah PAS gagal menguruskan keutamaan ini, keutamaan untuk menang pilihan raya, tunggulah biar 2014 dia akan, sebab persepsinya kita berdepan dengan persepsi yang teruk. Saya sungguh terkejut apabila Dr. Agus Yusof dia tulis dalam Facebook dia tulis bahawa dia menganggap resolusi Multaqah Ulama ni sebagai resolusi yang boleh membunuh PAS. Sebab dia kata seolah-olah PAS lupa kepada hakikat bahawa kemenangan yang sedang dia rasa sekarang adalah kerana kerjasama dia dengan orang lain, bukan kerana dia bersendirian. Kalau itu persepsi seorang ahli akademik, dan saya rasa dia mewakili kumpulan academician yang tersendiri, dia ada crowd dia, dan dia tak akan duduk diam. Dia juga tentu akan mempengaruhi orang lain untuk terima idea macam dia. Jadi yang tu kita gagal, kita fail apabila ahli akademik berpandangan begitu. Jadi saya nak sebut dua tu lah. Nak sebut maknanya kegagalan kita bukan kegagalan dasar, tapi kegagalan mengurus dasar. Kita gagal mengurus persepsi umum kepada kita. Yang kedua, kita gagal mengurus keutamaan. Kedua-dua kegagalan ini akan menimbulkan kesan yang teruk kepada masa depan. Dan yang paling kita sedih ialah kegagalan kedua-dua ini juga akan menimbulkan persepsi yang negatif kepada ulama. Sebab ni jadi presiden yang ulama, yang menguruskan yang menguruskan soal-soal dasar parti Majlis Syura Ulama. Orang akan pandang bahawa inilah dia era kegagalan ulama mengurus parti, dalam keadaan rakyat memberi harapan kepada mereka. Okey, cukup. Buka ruang diskusi. Okey, jadi kita ada masa sampai setengah jam sebab duduk di sebelah. Okey, boleh sampai. InsyaAllah. Tak apalah. Jadi saya buka perbincangan dengan umum. Kalau ada kritikan ataupun penentangan ataupun tak puas hati dengan pembentangan, kita boleh kemukakan, insyaAllah. Dia nak provoke ke apa semua, dibenarkan tak dengan sana. Kita nak satu kesimpulan yang kualiti betul. Jadi saya buka pada semua. Siapa yang ada, InsyaAllah saya cool tak apa.
Ya lah. Saya nampak kalau macam PAS ni dia nak keluar daripada pakatan, adakah dia nak bawa contoh di Kelantan? Kan Kelantan dia bukan sendiri kan, dia menang tak macam dululah. Adakah dia nak menang balik teori di Kelantan tu? Pada saya di Kelantan tu dia cuma menang dulu menggunakan sentimen agama saja. Menang dan kuat di sana kerana sentimen agama. Adakah kalau PAS keluar, adakah dia nak gunakan teori balik? Politik awal 90-an berbeza dengan politik pertengahan 2000. Politik awal 90-an lain. Pada waktu itu, pada penghujung 80-an, era itu adalah era semangat kebangkitan Iran kan. Iran. Dan kita waktu tu syok dengan Ayatollah Khomeini, tempel gambar dalam bilik. Waktu tu mengaji. Era itu adalah era orang menerima apa kata ulama. Kemudian yang naik tu pula adalah Tok Guru Ni Aziz, orang yang di Kelantan adalah tokoh yang idol semenjak dari dulu. Jadi waktu tu orang bagi solid, berapa kosong solid. Dan waktu tu 1990 adalah waktu kita bersama dengan Angkatan Perpadu Ummah. Kita tidak berseorangan. Maknanya kalau kita tarik diri daripada pakatan, kita sebenarnya gali lubang dan kita terjun sendiri. Sebab era pertengahan 2013 adalah era kritikal. Era orang banyak maklumat, orang banyak membaca politik tanpa sempadan. Waktu ni anak muda semakin terpelajar. Setiap rumah ada 5 orang masuk universiti. Dia bukan era 80-an yang orang masuk universiti payah. Jadi saya rasa kalau kita patah balik macam tu, kita akan dan itu kebimbangan. Saya tak mau sebutlah kehilangan Kelantan, tapi kita bimbang kalau kita gagal mengurus. Kita boleh tu. Saya nampak macam tu tadi kan, dia still maintain gunakan sentimen agama untuk bertahan. ya. Jadi saya takut bila dia orang keluar, dia nak guna teori agama. Teori, kalau guna teori ni memang teruk lah. Dan sentimen agama ketika itu secara bombastik, kita nak kepada Islam, nak kepada pemerintahan Islam, kita nak kepada model Islam. Retorik, orang masih terpukau dengan retorik. Akhirnya orang nak tengok Islam tu macam mana. Dia gebuk pasal Ustaz, jawapan Ustaz tadi, saya ada beberapa soalan. Tanya sekaligus ke Ustaz nak jawab satu? dapat dia Tanya sekaligus. Jawapan Ustaz tadi, kalau kita menggunakan sentimen agama, maka kita boleh macam sekarang orang cakap ulama dan sebagainya. Saya lihat definisi ulama sendiri tidak tepat. Lepas tu yang keduanya, adakah dari jawapan Ustaz tadi kita harus menggunakan sentimen apa selepas ni? Adakah kita perlu penerapan sentimen apa? Yang kedua, apa relevansi kepimpinan ulama untuk Ustaz kata politik tahun 2000 ni? Apa? Relevansi kepimpinan ulama. Sebab ulama sendiri kita tak ada badan yang untuk hisbah ulama. Macam mana? Dia perlu rusak tak apalah, pakai jawab lah. Jangan saya jawab seorang tu yang bukan. Saudara tanya apa selepas ini, kita jawab tu. Politik kita bukan politik perang agama, bukan politik perang antara agama. Tak. Politik kita adalah politik untuk menonjolkan kewibawaan memimpin. Orang nak tengok siapa lebih bertanggungjawab, siapa yang lebih memenuhi
aspirasi rakyat. Orang nak tengok yang tu. Orang nak tengok siapa yang lebih pandai mengurus kewangan, siapa yang lebih pandai turunkan harga minyak. Tak betul. Orang nak tengok siapa yang lebih uruskan harga kereta. Real sekarang. Dan bagi orang Islam itu adalah agama. Menurunkan harga minyak sebahagian daripada ajaran Islam. Sebab kalau naik harga beras, minyak tak akan naik. Contohlah, kita bukan nak harga beras naik. Harga beras naik, minyak tak naik. Harga minyak naik, semua naik. Maknanya itu yang nak dilihat. Sebab tu bagi saya, apa selepas ini? Selepas ini adalah politik yang memenuhi kehendak rakyat Muslim, rakyat yang bukan Muslim, memenuhi kehendak kehidupan mereka secara realiti. Mereka nak rumah 4 bilik, itu Islam. Mereka nak pinjaman, jual beli kenderaan murah tanpa riba, itu Islam. Mereka nak yang tu. Itulah pelaksanaan Islam yang kita retorikkan tahun 80-an, yang mereka nak tahun 2015, 2014. Satu. Bagi saya ulama ni, siapa-siapa saja yang menguasai mana-mana bidang ilmu secara sebenar, dia menguasainya secara sebenar. Kita bukan ukur sijil dia, tapi dia menguasai secara sebenar, betul, tepat, sebagaimana disiplin ilmu berkenaan, maka dia adalah ulama, walaupun dia tidak mendapat pendidikan agama secara khusus. Sebab tu bagi saya Dr. Zulkifli Ahmad, dia adalah ulama dalam bidang dia. Kita menghormati dia. Siapa lagi lah. Kepada penghormatan kepada mereka tu mesti sama dengan penghormatan kita kepada ulama dengan erti tradisional yang mendapat pendidikan khusus dalam bidang agama. Sebab itu kita komplain, bahkan ramai orang komplain Kelantan kan. Pasal apa Kelantan tak ada badan Hizbah? Ada ulama. Rasanya bukan rasanya, betul, masyarakat tak boleh terima. Masyarakat kata, apa jaminan kamu ulama, kamu tak buat salah? Masrul mah. Ya. Relevansinya kepimpinan ulama tu. Berdasarkan jawapan Ustaz tadi ya. Sama ada kepimpinan ulama ni relevan ataupun tidak relevan bergantung kepada keupayaan ulama menonjolkan kerelevanan dia. Kalau dia ni serbat, tak tarik balik perkataan serbat. Kalau dia ni ulama sebegitu dengan maksud aspirasi rakyat tu. Jadi kalau minta Ustaz ulas sikit dalam konteks apa yang jadi dekat dalam PAS, ulama tak boleh nak bahas tentang ekonomi, betul tak? Al-Haram. Ketika perang, ketika negara berhadapan dengan peperangan, kita memerlukan kepada ketua negara yang berani. Ketika negara berhadapan dengan krisis ekonomi, kita memerlukan ketua negara yang pandai mengurus ekonomi. Itulah realiti yang Nabi Yusuf masuk dalam pemerintahan Mesir. Ya, dia menunjukkan diri dia, saya mampu menguruskan ekonomi Mesir, bagi jawatan itu dekat saya. Dia menunjukkan diri sebagai pengurus ekonomi. Dia bukan menunjukkan diri sebagai saya pandai hukum, nak bagi kat saya. Sebab ketika itu keperluan rakyat ialah memulihkan. Jadi Ustaz setuju dengan satu statement. Saya tanya, adakah Ustaz setuju dengan satu statement bahawa untuk realiti hari ini kita memerlukan seorang pemimpin yang pandai ekonomi, beragama letak tepi tak apa. Dalam kata lain, politik sekularisme, adakah Ustaz setuju? Itu agak melampau lah istilah itu. Sebab sekularisme merujuk kepada
sistem yang hampir-hampir menolak ketuhanan. Dalam konteks kita orang Islam, kita rasa tak berapa selesa. Tapi saya nak kata begini, kalau diberi pilihan antara seorang ustaz yang tidak reti ekonomi dengan Lim Guan Eng yang pandai ekonomi, misalnya begitu, dan tinggi accountability dia, dalam keadaan rakyat memerlukan boleh tak kita kata sekarang pada masa sekarang ulama sama ada PAS atau ulama secara umum dengan sifat egonya yang sukan tak boleh jadi kritik, ya betul. Bolehkah kita boleh dikritik? Ya. Ada PAS ataupun luar lagi tak? Ya, redefine. Macam suatu jenayah. Salah kamu ni kalau kamu definisi semula ulama tu, kamu menghina ulama. Kamu jadi ulama kerana diri kamu ke kerana ilmu? Orang tu dia jadi ulama kerana ilmu, bukan kerana diri dia. Dia tak ada ilmu, tak ada nilai apa-apa. Kami bukan menghormati kamu, kami menghormati. Bolehkah dikatakan sekarang tahap keegoan tu begitu tinggi? Kalau saya kata boleh, tak apa aku. Tapi kita bukan cakap keseluruhan. Maknanya kita merujuk kepada orang tertentu pada masa tertentu dan tempat tertentu. Kita merujuk secara khusus begitu. Untuk naik kan. Jadi di mana masa depan orang yang progresif dalam PAS ni? Kita dia macam ni lah. Kita bukan nak naik. Saya tak nak naik. Saya kata saya tak nak naik. Tak apalah kalau kami, kalau dikatakan progresif pun, kita bukan harap kita naik, kita mendapat tempat. Itu bukan hasrat kita. Naiklah siapa-siapa pun. Tapi kita minta supaya kita ni golongan yang dikatakan progresif ni, kita ni dikatakan sebagai mewakili orang ramai. Dan golongan yang mewakili orang ramai ni, hargailah suara dia, itu sahaja. Sama ada kita nak ke mana ataupun tak ke mana, tahulah, bergantung kepada perkembangan. Dan saya bimbang, dan saya suka kalau Dr. Zul dah, kita bukanlah kata dia tua, tapi dia sudah berusia. Dr. Mujahid pun 50 lebih dah. Siapa dia pelapisnya? Hasbi Muda. Hasbi Muda, okey. Dalam kalangan pemuda saya kenal ramai lagi. Nazri Cik ada, Ramadan Fitri ada. Mungkin ada beberapa usul lagi yang boleh lah. Cuma macam mana nak buat supaya orang-orang macam ni tak apa. Saya rasa kita bukanlah nak platform tu, tapi kita nak suara. Jadi orang kata golongan pendesak macam tu. Boleh lah kot. Pendesak ataupun apa lah. Okay. Sebab kalau kita berada dalam parti, kita terikat dengan budaya parti. Budaya dia, apa dia budaya parti kita sekarang lah, jangan lawan pimpinan. Kalau kamu lawan, hilang wala. Tapi dia lebih pada tu bukan sebuah jamaah dakwah dan tarbiyah kan, dan itu siasah yang menyebabkan dia berubah politik. Anda bukan orang ahli PAS, bukan ni, tapi pandangan anda sebagai orang luar lah, pada PAS anda melihat bahawa kena ada sikap. Kita tahu dalam kampus ni ada penggerak PAS yang ramai melalui sistem pengadilan semua ni. Kena mereka ni yang melaksanakan proses dakwah dan tarbiyah ini juga menunjukkan satu persepsi yang baik. Kita bukan saja nak mengurus persepsi baik dalam kalangan dalam sudut politik saja, tapi anaknya dalam sudut dakwah tarbiyah juga perlu. Sebab ini akan mempengaruhi pandangan Islamis yang lain daripada grup-grup yang lain terhadap menyokong atau membantu PAS. Sebab bila di luar dalam kampus bergaduh macam-macam kan, tapi ada yang bila keluar kampus kita berharap untuk menyokong PAS juga sebenarnya, walaupun yang bukan PAS kan. Sebab kita lihat itu saja
Patutnya kita boleh betul-betul percaya dari segi dasar ni untuk kita ketengahkan, untuk kita percaya dari segi untuk memimpin masyarakat. Cuma itulah dari segi kerja dakwah tarbiyah itu juga mereka perlu mengurus dengan baik, terutama dari segi perbezaan pendapat dalam kampus. Pemuda ini tidak dia boleh keluar jadi seperti kebanyakan pemuda yang hanya itulah orang kata yang banyak betul-betul menyokong kepimpinan ulama, bahkan kalau orang kritik sikit kepimpinan ulama, mereka ni juga jadi frontliner yang akan bantah balik kan. Sebab kan ada nampak benda tu berlaku sedari dalam kampus, wallahu alam. Banyak pandangan kita lah, mungkin dalam kampus sana, mungkin tidak dalam kampus lain, wallahu alam. Sebab kerja-kerja dakwah dilakukan oleh banyak pihak, resmi dan tidak resmi. Saya lebih risau PAS dari sudut masa depan politik dia. Saya lebih risaukan dari sudut politik. Saya tak risau dari sudut dakwah. Survival PAS ni. Ya, survival PAS sudut politik lebih saya risaukan. Sebab kalau kita salah pendekatan dengan politik, dalam politik kita naik balik Lima abad kan. Ustaz, untuk masa ini, apa cadangan Ustaz pembaharuan yang harus dilakukan di dalam PAS? Pertama, PAS mesti menentukan keutamaan. Tentukan betul-betul. Bagi saya, PAS mesti tentukan keutamaan dia dalam tempoh ini ialah menang pilihan, pertahankan kerajaan negeri yang ada, ambil balik negeri-negeri yang pernah dikuasai oleh PAS, ambil balik kursi-kursi yang pernah dikuasai oleh PAS. Di Perlis ada, tapi kita sampai sekarang gagal kita nak ambil balik. Di Perak kursi-kursi, maknanya fokus dan pastikan kita menang. Fokus itu, jangan timbulkan tahalusiasi lah apa macam tu, ketepikan dulu. Fokus kepada menang pilihan raya, satu. Yang keduanya, kerajaan yang kita pegang mesti menunjukkan performance yang di luar daripada kebiasaan. Orang lah bukan nak tengok biasa dah, orang tak mau tengok biasa tu, orang tak nak tengok, orang nak di luar daripada kebiasaan. Saya pun tak kenal sangat Ustaz Mat Yaakob dengan Datuk Ni Ahmad secara dekat, tapi saya rasa saya positif lah mereka tu boleh. Cuma kita bimbang dengan apa kita panggil lah, perubahan selera fikir rakyat Kelantan, rakyat 1990. Saya menjangkakan PRU Kelantan akan betul. itu andaian ramai orang. Tak ada sahabat boleh ulas sikit. Sekarang saya tengok, macam saya cakap awal tadi, dulu Kelantan menang atas dasar sentimen agama tu. Sekarang tak jadi lain. Sekarang orang pun dah semakin cerdik. Dan macam-macam dengan masalah saudara-saudara, situasi ni sangat, tak tengok sangat. Jadi tengok sekarang yang menang pun tak tahu mana pun yang baru-baru ni menang. Jadi tak salah kalau dikatakan, kalau tak betul-betul ditransformkan kerajaan negeri sekarang, next PRU akan kalah, mungkin dengan kalah dengan teruk. Ustaz, ada beberapa soalan dari kawan-kawan. Seperti anarki, sosialis, komunis, sekular, liberal dan lain-lain dengan Islamis seperti PAS, supaya tiada jurang yang amat ketara berbanding dua kelompok besar ini. Soalan pertama. Soalan kedua, kenapa PAS kalah di Kedah walaupun ulama pemerintah? Ada orang Kedah ni. Orang Kedah. Amal. Ni orang Kedah. Jadi orang Kedah jawab tu lah. Saya setuju sebenarnya. Saya tak tahu macam mana nak buat, tapi saya setuju supaya apa orang panggil, tembok ataupun jurang yang memisahkan antara istilahnya Islamis lah, istilahnya Islamis dengan yang non Islamis tu
dibuang terus, dekatkan. Saya tak ingat surah apa. Maksudnya Maksudnya apa? Apalah, saya tak ingat lah. Yang kata bahawa mungkin kami betul, mungkin kamu betul, mungkin kami salah, mungkin kamu salah ada. Dan bagi saya pendekatan yang paling berkesan ialah dialog. Yang Dr. Mujahid buat tu, nak dialog di gereja tu, itu sangat bagus. RM25. Ya, sangat bagus. Dan NGO yang lawan dia tu, NGO tu sangat teruk. Sakit. Tak betul. Sangat teruk. Dialog aja. Biar terbuka. Kelab penyokong PAS, jadi orang India, orang Cina boleh masuk dalam kelab tu untuk menyokong PAS. Maksudnya melalui jalan itulah, dan dialog melalui jalan kelab penyokong PAS itulah, Ustaz cadangkan. Tak, saya kata dialog melalui semua jalan terbuka. Sebab kita tak mau ini Islam PAS, ini Islam non PAS. Tak, Islam adalah Islam. Kalau kamu nak mengetahui Islam, kamu boleh mengetahui Islam walaupun bukan daripada PAS. Cuma jangan kamu ketahui Islam daripada UMNO ya. Seperti dalam UMNO. Bukannya memperkukuhkan demokrasi melalui sistem dual party. Itu sangat sihat untuk demokrasi. Saya nampak dia tak tengok peluang apa yang dia boleh ambil daripada kerjasama dengan Pakatan. Jadi dia rasa dia terpinggir bila dia tak ada kursi gitu. Sedangkan satu pembentangan yang saya tengok Khalid Samad membentang di Al-Ustaz, kerjasama dengan Pakatan ni, orang kata apa, dia tak kira jumlah kursi. Kalau PAS contohnya tak ada kursi sekalipun kan, tapi bila nak bincang satu isu mesti bersama. Ya. Kan, itu konsep yang diamalkan. Maksudnya jumlah kursi tak bagi efek pada keputusan apa-apa keputusan yang untuk sebuah kerajaan yang dipimpin Pakatan lah. Maksudnya di situ pun ada ruang untuk PAS sendiri memberikan dia punya pandangan. Kalau tak setuju tak boleh. Itulah saya nampak apa yang sepatutnya, itulah peluang kan untuk kita bersuara, PAS bersuara dalam Pakatan tu sendiri. Malah kita pun tahu ustaz-ustaz sekarang paling seronok bila di Selangor kan. Dia syurga untuk dia lah untuk berceramah sebenarnya. Cuma masalahnya tu nampak ulama-ulama atau ustaz-ustaz ni, dia hanya seronok dengan masjid, surau. Dia tidak pernah turun pergi ke berdiskusi dengan orang ekonomis dan sebagainya, untuk dia tahu gambaran macam mana untuk dia program sendiri. Dia hebat, tapi dengan orang lain dia agak tak bersama dengan orang untuk dia tahu pemikiran orang lain sebenarnya. Okey, masa pun dah mencemuri kita. Sebab asalnya kita ingat pukul 12 tu, tiba-tiba pukul 11 lah. Saya nak respon yang tadi tu. Ada Saya nak robohkan terus tembok pemisah antara Islam yang diguna pakai untuk menggambarkan bahawa dia tu non-Islamis. Kita tak mahu. Sebab Nabi tidak pernah membina tembok itu. Yang membina tembok itu ialah orang-orang yang tidak mempunyai hujah dan modal untuk berbincang. Soalan kedua Ustaz, Apa kita tahu dia tak? kenapa Kedah kalah walaupun dibintang Ni dia ada faktor dalaman, ada faktor luaran. Orang Kedah lebih tahu, saya pun nak jawab tak pandai. Orang Kedah lebih tahu. Tapi apa yang kita dengar daripada kebanyakan orang ialah kekecewaan. Kekecewaan kerana apa yang mereka harapkan daripada kerajaan yang mereka naikkan itu tidak mereka dapat. Tukar balik. Kekecewaan, kecewa. Kami tak dapat apa yang kami harap. 5 tahun itu sangat kritikal bagi sebuah kerajaan.
Jadi insyaAllah apa yang dapat kita katakan bahawa kalau kritik ni kita bukan kritik agama, itu je kita kena faham lah. Jadi Kritik ulama pun bukan kritik agama. kritik ulama bukan kritik agama. Sebab kadang-kadang orang tak faham bila kita kritik, kita memberi kritikan kepada PAS seolah macam memberi kritikan kepada agama. Jadi benda ni kita kena diskusi dijalankan. Itu yang kesimpulan yang dapat saya dengar apa semua. Jadi saya harap lepas ni insyaAllah video kita langsung dan sebagainya, perbincangan akan diadakan lagi lepas ni. Mungkin Nafif akan handle dan apa semua insyaAllah. Dan kami alu-alukan daripada oleh Pak Maqasid sendiri agar Ustaz berkenan lah boleh jadi murabi kat sini, boleh pandu kita apa-apa saja. Beri teguran dan sebagainya insyaAllah lah. Okey lah. Saya nak sekejap tu, tak apa dia bukan untuk Boleh. Saya nak supaya aktif. Bukan saya nak lah. Ya. Kita semua nak dia terus aktif. Ya. Kemudian kita boleh panggil macam buat panggil orang-orang yang di luar daripada kebiasaan yang kita dengar, sebab kita nak dengar juga idea-idea pelik daripada orang. Idea-idea tak ada dalam kepala kita ni. Kita bercakap ni yang ada cuma kadang-kadang nak keluar je. Yang tak ada. Kita lebih. Dan saya insya-Allah saya akan ikut serta secara aktif dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang lah insya-Allah. Komunikasi tu bagi licin lah. Jadi itu respon daripada Ustaz Lukan ni. InsyaAllah lepas ni kita akan ada secara VCD dan kita akan promotekan informasi kita ni di pamphlet kita insyaAllah Sekolah Pemikiran Nasional TV. Yang belum like tu boleh like untuk dapat maklumat dan sebagainya. Dan tanpa menyantai masa saya tutup menceritakan kafarat majlis wa sallallahu alaihi wasallam.